Mudah je nak tanam serai ni. Yang penting kena ada bahan-bahan yang ni. Yang ni. Semua bahan ni penting. Okey, jom tanam serai. Okey, hai, bersama lagi dengan Pakcik Kebun hari ini. So hari ini Pakcik Kebun nak tunjukkan ini pun yang selalu orang minta juga. Sebabnya ramai yang cuba tanam, kadang-kadang tak membiak lah, kering, nak mati, macam-macam. Ada yang kata hidup mati, hidup segan mati tak maulah. Okey. So hari ni Pakcik Kebun tunjukkan cara Pakcik Kebun sendiri untuk tanam pokok serai. Okey. Pokok serai ni dia macam ni. Pokok serai ni kalau kita nak cucuk terus kat tanah, boleh, bukannya tak boleh. Cuma pastikan tanah tersebut adalah tanah-tanah yang subur. Contoh, kalau kat kampung orang cucuk terus kat tanah, memanglah hidup sebab tanah dia memang tanah terbaik. Tapi kalau dalam pasu, kalau tanah tu setakat tanah hitam biasa kita beli kat kedai, memanglah tak berjaya. Sebab apa? Sebab tanah tu tidak ada nutrien yang dia perlukan dan tidak natural. Okey, tidak natural. Sebabnya dia telah diproses, kan, campur itu ini, mungkin tak sesuai untuk pokok serai tu. Jadi langkah yang terbaik untuk kita nak tanam serai tu adalah dengan kita grow dulu akar dia. Jangan cepat-cepat nak cucuk terus. Okey. So kat sini Pakcik Kebun nak tunjukkan macam mana Pakcik Kebun growkan akar tu. Sebagai contoh, tengok ni. Dia dah panjang, kan? Nampak? Akar dia dah panjang. So ini pun sama. Dah panjang dah akar dia. So bila akar dah banyak, dah panjang macam ni, ini baru sesuai untuk kita tanam. Macam tu. Baru dah sesuai untuk kita tanam dalam pasu. Bila akar dia dah banyak macam ni, so dia dah bersedia untuk ditanam dalam tanah. Okey. So seperti biasalah, kalau Pakcik Kebun punya cara, Pakcik Kebun akan rendamkan dalam, kalau nak rendam dalam air biasa pun boleh. Okey. Tapi kalau nak lebih cepat, akar lebih sihat, akar lebih banyak, gunalah serbuk pengakar ni. Okey. So dia punya dalam dia ni macam ni, serbuk ni. Okey. Serbuk ni kan nanti bila dah buka ni, kan, dia banyak tau. Tuangkan dalam bekas macam ni. Lepas tu ambil satu sudu je. Okey, untuk air sebanyak ni letak satu sudu. Lepas tu kacaukan, dia akan jadi air warna putih keruh macam ni. Lepas tu rendamkan je separa sini. Okey, separa sini je. Jangan sampai atas. Okey, sampai sini je. Dekat kepala dia ni. Yang tu yang kita rendamkan dalam air. Sebab apa? Kita rendamkan dalam air yang kawasan tu supaya nanti kawasan ni akan keluarkan akar. Okey, kawasan ni akan keluarkan akar. Yang bahagian atas ni semua ni, perut dia ni tidak keluarkan akar. Okey, yang keluarkan akar bahagian bawah ni. So make sure rendam tu pun jangan rendam sampai tenggelam habis lah. Nanti dia akan jadi, serai tu akan jadi busuk. Okey, jadi busuk. So once akar dia dah tumbuh banyak macam ni, barulah dia bersedia untuk tanam dalam medium. So medium, Pakcik akan ceritakan macam mana medium tanah yang akan kita buat. Okey. So jom kita tengok medium tanah. So jangan lupa dapatkan serbuk pengakar ni. Nak dapatkan dengan Pakcik Kebun pun boleh, ada kat link Shopee ke bawah. Nak dapatkan tempat luar, dekat kedai, tak ada masalah. Okey. So boleh, yang penting dapatkan ni. Ini penting untuk kita buat tanaman dalam pasu bersama Pakcik Kebun. Okey, so kita akan tanam serai. So apa yang paling penting adalah kita kena sediakan dulu medium tanaman. Okey, medium tanaman kita hari ini adalah tanah yang kita buat macam tanah organik kampung. Okey, macam mana nak hasilkan tanah ni? Boleh rujuk video Pakcik Kebun sebelum ni. Okey, kalau anda lihat, ini dia. Okey, tanah ni, ingat lagi pasu pink ni. Okey, pasu pink ni lah dia. Pakcik Kebun selalu sediakan, dipanggil sebagai tanah eksperimen. Okey, dalam ni mengandungi pelbagai jenis bahan buangan dapur je. Bahan buangan dapur. Tapi
dia punya komposisi dia tu sangat berguna dan membantu pokok untuk hidup segar. Okey. Kita nak bangkitkan semula tanah-tanah kampung. Okey. So boleh tengok tekstur dia. So dalam ni ada macam-macam jenis. So boleh rujuk video Pakcik Kebun sebelum ni, ataupun boleh tengok kat atas ni ada Pakcik Kebun letakkan link untuk video video macam mana nak buat tanah organik macam tanah kampung ni. Okey. So ni macam biasa kita akan ambil satu scoop je, tak perlu banyak-banyak. Okey. So tanah hitam biasa campur je satu scoop dia. Tanah kampung. Sikit je. Sebab kita nakkan nutrien awal dia tu. Okey, dia dah lama-lama nanti kita akan letak baja semua tu. Okey. So kita dah ambil satu scoop. Okey, so kita akan gaulkan. Gaulkan saja. Dia akan mengandungi macam-macam. Kalau anda boleh lihat dalam video ni, anda akan nampak kulit telur lah. Okey, ada serbuk teh, serbuk kopi. Tu semua benda yang kita dah guna buat teh tarik dah, buat kopi O lah. Okey, macam-macam. So semua benda tu semua yang kita dah guna. Okay, bukan yang benda yang tak guna lagi. Semua benda yang dah guna. Nampaknya ada batu. So kalau ada batu, buang saja batu ni. Sebab batu tidak membantu. Batu tidak membantu. Ya, sudah kadang-kadang ada batu kan masuk. Okey. So kita dah gembur-gemburkan dulu. Once dah gembur semua, Okey, dah gembur. Okey. So next is Pakcik speaking pula gini. Okey, apa yang kita perlukan adalah, ini yang cara Pakcik Kebun sendiri buat. 2 batang lidi yang panjang. Okey. 2 batang lidi panjang, tali. Sudik Pakcik Kebun ni. Okey. Yang panjang. Dan kita perlukan juga, ini sangat penting, yang ni pun selalu ada kat dapur rumah anda, kulit telur. Kenapa kulit telur? Serai memang memerlukan kulit telur yang banyak. Okay. So of course lah kita akan perlukan satu serai yang kita dah growkan akar dia. Okay. So nampak akar dia dah banyak. Ni satu, ni dah panjang dah. So maksudnya bila dah panjang macam ni, dia dah ready untuk ditanam. Okey. So kalau ada kulit yang luar dia boleh buang dulu. Sebab kulit ni kita tak perlukan. Kita nak dia betul-betul fresh. Okey. So cantik, nampak? Pakcik buat semua cantik-cantik tanaman pakcik, baru dia cantik. Okey. So setengah orang ada dia orang potong kat sini, ada dia potong kat sini, ada dia potong kat sini. Macam-macam, tak kisah. Okey, tak kisah. Tak kisah. Nak potong sini boleh, nak potong sini boleh, nak potong sini boleh, tak kisah. Itu cara masing-masing. Okey, tak ada betul, tak ada salah. So, buat je kau ikut Pakcik Kebun memang suka dia nampak panjang. Okey, so Pakcik Kebun akan biarkan dia panjang. Okey, cara tanam dia, kita kena tanam biarkan bahagian ini saja tenggelam. So perut dia biar di atas tanah. Maksudnya ini atas tanah, ini dalam tanah. Okey, ni dalam tanah. Ini atas tanah. Okey, jangan silap. Sebab setengah orang dia tanam sampai sini, memang tak hidup, akan mati. Okey, so tanam sini. Jadi sebab apa kita perlukan lidi ni? Kita nak support dia. Sebabnya kalau kita tanam sedikit ni, dia tak boleh berdiri. Dia perlukan pemegang dia. That's why lah Pakcik Kebun akan sediakan 2 lidi panjang. Ini untuk permulaan je. Once akar dia dah pegang tanah tu betul-betul semua, dah tak ada masalah. Dah boleh angkat lidi tersebut. Okey, so kita akan mula tanam. Okey, kita akan mula tanam bahagian tengah-tengah pokok. Tengah-tengah. Okey, tu je. Nampak? Perut di atas. Okey, kita tutup. Okey.
Seterusnya lidi ni kita cucuk tepi ni dan tepi ni. Nampak dia akan pegang. So, lepas tu kita akan gunakan tali tadi untuk ikat. Sebab kita nak kekalkan dia supaya sentiasa berdiri. So, kita akan ikat. Okey, nampak? So kita akan ikat dia. Okey, ikat kat atas. Potong. Dan kita akan ikat sikit lagi kat bawah. Make sure masa ikat tu boleh buka balik lah, kan? Janganlah tak boleh buka. Okay. Okay. Okey. So dia akan berdiri tegak macam ni. Okey. Okey. Dia akan berdiri tegak macam ni. Bersengit sikit. Kita betulkan. Okey. So dia akan berdiri tegak. Okey, nampak? Dia akan berdiri tegak. Okey, bila dah berdiri tegak macam ni, barulah kita akan siramkan air. Sebab tanah ni tanah yang kita dah prepare tadi. Okey, prepare tadi, so dia kering, so kita basahkan dulu tanah. Bila kita basahkan baru dia kuat sikit. Dia pegang. Biar terdedah-dedah sikit. Kat sini biar terdedah. Okey, biar terdedah perut dia ni. Supaya bila dia membesar nanti, nak membesar naik lagi, dia tidak lemas perut dia ni. Okey, so nampak bahagian akar tenggelam, perut di atas. Macam Pakcik Kebun tunjuk tadi. So, bila dah buat macam ni, untuk hari pertama letak dulu kawasan yang redup. Okey, redup dulu. Sebab apa? Sebab kita tak nak bagi dia terkejut. Ini yang selalu Pakcik Kebun buat lah. Okey, so lain orang lain cara lah. So ini cara Pakcik Kebun. So anda boleh tengok. Okey, tengok. Nampak? So dia tinggi sikit ya. Sebab Pakcik Kebun tak suka potong. So bila macam ni, okey, mungkin dalam seminggu lepas tu, bila dia dah mula keluar pucuk-pucuk hijau dah panjang-panjang sini, maka boleh buka lah semua ikatan ni. Okey. So lepas tu dia akan mula bercambah lah kat sini. Nanti akan bercambah dan makin banyak. Bila dah makin banyak sangat, nanti Pakcik Kebun akan tunjukkan lagi macam mana nak support dia. Sebab dia tetap kena support. Kalau tak support nanti dia akan tumbang. Okey, dia akan tumbang. Sebab apa? Sebab dia berat atas. Okey. Dia berat kat atas ni. Atas ni dia akan berat. Nanti dia akan tumbang. Sebab dia pegang akar sikit je. Okey, dia pegang sikit je kat sini. Jadi dia mudah tumbang. Nanti kalau tumbang, contoh waktu kita tak ada kat rumah, nanti matilah pokok ni. Jadi kita tak nak tu ya. Okey, so dah nampak dah ini. Okey, so teknik yang paling penting adalah ini. Apa guna ni? Okey, serai dia memerlukan lebih banyak kalsium. Okey, so sebabkan dia perlukan banyak kalsium, jadi kita kena bagi kalsium tambahan kepada dia, iaitu kulit telur yang telah dibersihkan. So tabur je kat atas ni. Lepas ni let's say masak lagi telur kat dapur, tabur je lagi atas ni. Tabur je tambahan lagi. Biar penuh atas ni dengan kulit telur pun tak apa. Okey. So macam ni. Okey. So boleh nampak hasilnya. Okey.
So cubalah cara ni. InsyaAllah hidup dan dia akan berjaya. Okay. Tanam serai ni biar sampai penuh pasu ni. Itu challenge yang pakcik kebun buat untuk korang. Okay. Siapa yang berjaya, tag pakcik kebun. Ataupun komen kat bawah tu letak gambar. Boleh ke letak gambar? Kalau tak boleh, letak link. Letak link. Pakcik kebun nak tengok. Okay. Link Instagram ke apa ke, korang buat. Okay. Ni challenge korang. Growkan serai sampai penuh pasu. Lepas tu tunjuk kat pakcik kebun. Okay. So boleh cuba teknik ni. So ni jangan risau, dia takkan tumbang. Sebab apa? Sebab lidi ni ada dua-dua. Kita cucuk sampai bawah tau. Sampai bawah pasu. Sebab tu perlukan lidi yang panjang. Jangan beli lidi sate pendek tu. Beli lidi barbecue. Beli lidi barbecue. Lidi barbecue dia panjang. Okay. Dia panjang. Dia lebih kurang 30 ke 40 cm panjang dia. So guna yang tu. So barulah serai akan berdiri tegak. Sekejap, cuba betul lah sikit. Okay. So nampak. So barulah kuat kita punya serai tu nak berdiri tegak. Okay. So boleh cuba. Okay. Jangan lupa tag pakcik kebun bila dah berjaya nanti. Okay. Dia dah serai. So pakcik kebun selalu buat kalau macam pasu yang kecil macam ni. Okay. Pasu ni dalam 20 cm. Tanam satu je. Okay. Kalau macam pasu besar sangat tu, tanamlah mungkin 2 atau 3 kan. So macam pasu kecil macam ni, tanam je satu. Okay. Matlamat dia senang. Bagi dia penuh satu pasu ni. Okay. Itu saja.